Alimul Hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke 20 ke 21 dah. Ada tanda tak? 21 rasa 21. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 ialah ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ahli ibadat tapi jahil, dan yang kedua ulama tapi fasik. Dua-dua kena. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku, akan ada di akhir zaman, ubadun juhalun, ahli ibadat yang jahil, orang yang kuat melakukan ibadat dalam keadaan tetapi sebenarnya dia seorang yang jahil, yang tak ada ilmu tapi kuat ibadat, rajin beribadat. Dan ulama yang fasik, wa ulama'un fasaqatun, dan ulama yang fasik, ulama tapi fasik. Apa maksud fasik? Ialah melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa-dosa kecil. Ini maksud fasik. Orang yang melakukan dosa besar, walaupun sekali dia buat dosa besar, maka fasik dia. Dia tinggalkan solat sekali je, dia berjudi sekali je, dia minum arak seteguk je, jatuh fasik dia. Dia makan riba, dia rasuah, ni dosa-dosa besar. Dan mengekalkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil tapi dia buat berterusan, maka dia dipanggil sebagai fasik. Fasik, jahatlah, jahat, ulama yang jahat. Baik, Nabi SAW menerangkan di akhir zaman akan ada dua golongan, akan muncul dua golongan. Di antara tanda akhir zaman, kamu akan mendapati, kamu akan menemui, kamu akan melihat ada dua golongan ini. Ada orang yang jahil, ada orang jahil yang rajin beribadat. Orang jahil rajin beribadat, dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu tapi rajin beribadat, rajin semayang, pas semayang, semayang, pas semayang, semayang. Lepas asar pun nak semayang. Nak semayang apa pak? Semayang tolak bala. Nah, cerita madu tiga. Bapak mertua nak sembahyang tolak bala. Nak lepas asar, dah lepas asar ni. Tak kira. Rajin berpuasa, rajin beribadat. Setahun 15 kali pergi umrah. Contoh nak cerita, nak bagi tahu rajin. Rajinnya melakukan ibadat. Walhal dia ni dalam keadaan jahil, tak ada ilmu. Tak ada ilmu di sini bukan maknanya dia
Dia tak pandai baca kitab, dia tak pandai, tak fasih bahasa Arab. Maksudnya di sini ialah dia tidak ada ilmu untuk melakukan ibadat-ibadat yang dia kerjakan. Dia sembahyang dalam keadaan dia jahil. Dia tak tahu sembahyang yang sebenarnya macam mana, syarat sah sembahyang macam mana. Dia tak tahu sembahyang dia sah tak sah, asalkan sembahyang, dia rajin sembahyang. Tu yang sembahyang tarawih 23 rakaat 8 minit tu. Asalkan sembahyang, asalkan banyak. Dia kata lagi banyak, lagi banyak rakaat, lagi Allah suka. Jom kita sembahyang banyak-banyak, sehingga meninggalkan tamak ninah. Nah, Fatihah hanya lintah bukang. Dia tak tahu mana rukun, mana sunat. Yang rukun dia tinggal, yang sunat dia jaga sangat. Nah, dia tak tahu sembahyang, kaedah sembahyang makmum muafiq masbuk. Dia tak tahu. Tapi dia sembahyang, akhirnya sembahyang dia tadi tak sah. Sembahyang dia tak sah. Waktu sujud, mana anggota yang kena letak di tempat sujud? Sab'ata a'zam, 7 tulang yang mesti diletakkan di tempat sujud. Nah, kadang-kadang kaki dia main lipat ikut suka dia je. Ini di antara contoh-contoh. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain yang dia kerjakan dalam keadaan dia jahil, dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Dan ada pula orang alim yang fasik. Golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang alim, orang yang ada ilmu, orang yang tahu. Dia tahu sembahyang fardu ni wajib, dia tahu puasa Ramadan ni wajib, dia tahu cara-caranya, tapi dia meninggalkan perkara-perkara fardu. Nah, dia ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, bahkan dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mengetahui hukum-hukum. Dia tahu hukum-hukum dan cara-cara melakukan ibadat-ibadat, tapi dia tak buat. Dia sendiri langgar. Dia tahu riba tu haram, tapi dia sendiri ambil riba. Dia kata nak buat macam mana terdesak. Dia tahu rasuah tu haram, tapi dia kata kalau saya tak ulur, orang lain ulur, orang lain dapat. Orang semua pakai ulur belaka, takkan kita seorang tak ulur, kita tak dapat. Ni berlaku. Sedangkan dia mengetahui hukum rasuah tu haram, riba tu haram, dan sebagainya. Maka dia menjadi orang alim yang fasik, orang berilmu yang fasik. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Ia adalah kerana syaitan tidak pernah berhenti daripada berusaha untuk menyesatkan manusia, sama ada orang jahil ataupun orang alim. Orang jahil ada cara dia, ada SOP dia. Orang alim ada SOP dia. SOP orang jahil dengan orang alim, syaitan dia tak pakai sama. Dia ada kaedah-kaedah, dia ada cara-cara. Sebab tu orang cerdik pun kena tipu, orang bodoh pun kena tipu. Nah, oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang yang berlainan pula. Dia tak guna cara yang sama. Syaitan ni dia tidak akan menggunakan cara yang sama. Jangan ingat ulama, tok imam, syaitan gerun dengan dia, syaitan tak datang dekat. Hatta ulama, hatta Nabi pun didatangi syaitan yang bertujuan menyesatkan manusia. Dia tak kira, dia datang semua. Apatah lagi orang jahil.
Syaitan suka ni makanan ni, dia kata kacang. Nah, ni bahagian jajan-jajan budak-budak syaitan sekolah tadika je ni. Yang bakat, yang alim, tok-tok guru, baba, kiai, ulama, ketua ulama dunia. Nah, tak kira lah. Yang tu lieutenant muda, general, meja bersara. Itu bahagian bahagian ulama-ulama. Lagi dahsyat. Sebab itu orang jahil bila dia buat kesalahan, padahallah kerana dia jahil. Tapi orang alim bila melakukan kesalahan sebab apa? Sebab syaitan yang menggoda dia, yang menipu daya dia ni hebat, berpengalaman. Berpengalaman. Dia tahu cara macam mana ni. Orang alim ni suka apa? Orang alim suka nama, suka dipuji, suka diberi perhatian. Orang alim pun dia nak dunia juga, dia nak duit, dia nak pangkat dan segalanya. Kita bagi lebih sikit. Akhirnya jadilah orang alim yang bisu, yang tak berani bercakap, tak berani menyatakan kebenaran, bahkan sanggup mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala kerana ditipu oleh iblis, ditipu oleh syaitan. Kerana nafsu sendirilah. Kerana nafsu sendiri yang cenderung kepada keduniaan. Bagi si jahil, syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat. Mungkin kita rasa pelik, kenapa orang jahil? Orang jahil ni syaitan suruh buat ibadat. Kenapa orang jahil ni syaitan suruh buat ibadat? Dia ada peringkat-peringkat. Yang pertamanya, syaitan dia akan menghasut supaya kita meninggalkan ibadat, supaya kita lalai, supaya kita leka, supaya kita lupa. Supaya kita lupa. Bila kita dilahirkan ke dunia, Tokku Pasir Gudang dia ada bawa satu analogi, satu cerita. Dia seumpama kita ni menaiki bahtera yang besar, yang mana bahtera kapal besar ni dia akan berlabuh, dia akan berhenti di satu pelabuhan ataupun di satu pulau untuk berlindung, untuk mengumpulkan bekalan, untuk membaiki kapal tadi sebelum meneruskan perjalanan seterusnya. Jadi bila dah sampai di pelabuhan, di jeti, di pulau, ketua kapal ni, nakhoda ni, tokan ni, dia arahkan anak-anak kapal ni, mengarahkan pengikut-pengikut dia ni, anak-anak kapal ni turun dia turun daripada kapal untuk apa? Untuk rehat, kemudian kumpulkan bekalan-bekalan yang sepatutnya, kerana sebentar lagi kapal ni akan meneruskan perjalanan. Kita bukan nak berhenti sini terus, tapi nak teruskan perjalanan. Jauh lagi perjalanan kita ni. Yang ni berhenti sekejap je. Ni perumpamaan hidup di atas dunia. Allah lahirkan kita, Allah izinkan kita lahir di dunia ni, kita je rasa lama. Sebenarnya waktunya terlalu singkat jika nak dibandingkan dengan kehidupan selepas daripada ini. Kehidupan alam barzakh lebih lama daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat selama-lamanya. Maka kalaupun kita singgah di dunia ni 60, 70 tahun, berapa saat? Nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat, bandingkan dengan kehidupan barzakh. Tok nenek moyang kita yang telah meninggalkan kita puluhan tahun, tanah perkuburan di tempat kita mungkin dah ratusan tahun. Ada orang dah meninggal 100 tahun. Ada setengah tempat tu
zaman Kesultanan Melaka lagi. Bahkan lebih lama daripada tu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebelum berlakunya kiamat, berada di alam barzakh, berada di alam kubur. Sebab itu Abdullah Haddad ataupun sebahagian ulama mengatakan ini ada sebuah hadis mengatakan bahawa ad-dunya darun man la daralah, ad-dunya malun man la malalah. Ad-dunya yustama'un man la aqlalah. Dunia ini adalah merupakan tempat, daerah, daerah, tempat, kawasan, negeri, negara bagi orang yang tidak ada tempat, tak ada negara. Dunia ni bagi orang yang tak ada tempat, tak ada negara, tak ada kediaman, dia menganggap dunia ni lah segala-galanya. Saya tak pergi mana dah, saya lahir di Pasir Gudang, saya besar di Pasir Gudang, saya berkahwin, jumpa pasangan di Pasir Gudang, anak-anak saya pun semua lahir di Pasir Gudang, saya pun bekerja di Pasir Gudang, cari rezeki Pasir Gudang, saya akan menetap selama-lamanya di Pasir Gudang. Betul ke selama-lamanya? Nah, rumah tak sempat habis bayar pun tuan rumah dah diusung, dia keluar dah daripada rumah. Mana yang selama-lamanya? Nah, mungkin bagi setengah orang dia kata, saya ni asal Terengganu, saya datang Pasir Gudang ni, saya akan balik semula ke Terengganu, saya nak duduk di Terengganu selama-lamanya, saya tak bagi dah lah lepas ni. Dia rasa negeri dia yang selama-lamanya di tempat dia lahir. Kata ulama ataupun kata hadis, setengahnya kata ni bukan hadis, tak apalah, yang tu serah pada ulama-ulama lah. Tapi kita ambil ni sebagai satu kata-kata hikmah. Kalaupun ianya kata ulama bukan hadis, ia tetap lebih baik daripada kata-kata manusia macam kita. Kita sembang banyak tapi kosong, tak ada apa pun. Dunia ni tempat segala-galanya bagi orang yang tak ada tempat. Betul ke kita ni tak ada tempat? Orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman pada Allah ni betul ke tak ada tempat? Sedangkan kita mengatakan bahawa kita beriman, yakin, percaya kepada hari akhirat. Percaya pada hari akhirat, itulah tempat kita. Tapi bagi orang yang tak percaya, tak beriman, kafir, kufur pada Allah, tak percaya, maka dunia ni segala-galanya. Celek mata dunia. Nah, daripada kecil pesan pada anak dunia. Akhirnya dia membesar dengan melihat bahawa dunia segala-galanya. Dunia segala-galanya. Ad-dunya malun mala malalah. Dunia ni harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Sedangkan orang Islam, orang yang beriman, percaya bahawa setiap perbuatan kita sekiranya dibuat semata-mata kerana Allah dan kerana perintah Allah, maka ia menjadi ibadat yang diberikan ganjaran pahala. Diberikan ganjaran pahala, yang mana pahala ni Allah akan balas di akhirat nanti. Allah akan beri pendahuluan dalam barzakh nanti. Orang yang memiliki pahala-pahala, orang yang mempunyai simpanan-simpanan pahala, dia akan selesa hidup di alam barzakh, dan dia akan bahagia menikmati nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi, pintu syurga, jarak pintu syurga di antara Mekah sampai Basrah, jaraknya berapa? Diukur. Zaman sekarang ni ada teknologi. Saya nak balik Terengganu, walaupun saya dah tahu jalan Terengganu ke mana, nak lalu mana, lorong mana, tikuh ke ular ke cacing tahu belaka dah, tapi saya guna map.
Sebab kita nak tahu pukul berapa kita sampai daripada sini nak sampai sana. Kita nak tahu kat depan tu ada jam ke tak jam. Kita nak tahu kalau ada kat situ kita nak masuk jalan mana. Dia akan bagi tahu. Nah, kita akan boleh agak. Kalau orang tanya pukul berapa sampai, kita cakap. Bila diukur jarak sebagaimana hadis Nabi SAW, dari antara Mekah sehingga Basrah, daripada Mekah sampai ke Hajar, jaraknya 1200 km lebih. Jarak pintu antara pintu sebelah kanan, pintu sebelah kiri ni jaraknya 1200 km. Nah, cubalah tanya rumah dekat Eco World, Haji Puat boleh tanya kot. Nah, tokek masuk, Haji masuk boleh tanya. Orang macam saya nak tanya pun dia tak layan dah. Nah, kerja apa? Cikgu. Oh, sorry lah cikgu. Nah, gaji tak boleh. Kena combine 2 orang baru boleh. Nah, pasal apa? Oi, jangan main Eco World bukan macam Taman Mamur. Masuk jumpa rumah tu. Masuk jumpa Bangla dulu. Jumpa Nepal dulu. Nah, tak pandai cakap, dia tak layak. Nah, dia tak layan, tak boleh masuk. Dulu boleh lah, waktu dia belum buka lagi, pakat pergi ambil gambar. Nah, tropika apa dia, tropika dekat JB tepi dah. Dekat apa tu? Dekat sebelah sana lah, tak reti kat saya. Bila dah siap, jangan harap. Bila dah siap, dah ada penghuni, kita yang bukan penghuni ni tak boleh. Masuk pintu gerbang besar tu 2 lapis dah, 2 kali palang dah. Nak masuk ke rumah pula, ada palang lagi, ada pintu gerbang lagi, ada jaga lagi, CCTV penuh. Saya kata susah malaikat maut nak pergi ni. Cerita dia dah. Allahu Akbar, masuk Masya Allah, jalan dia. Belakang rumah, tempat beriadah. Cuba tengok belakang rumah kita. Penempatan tikus. Nah, rumah kita, tu pun kira hebat dah. Banding orang yang tak ada. Muslimin dirahmati Allah. Syurga ni pintu saja 1200 km lebih. Rumah Eco World tu sama je saiz dengan rumah Taman Mawar kita ni. Batalkan jelas niat nak beli tu. Nah, tak kenal orang, tak bergaul dengan orang. Kalau mati nak pergi tahlil susah. Pak Imam kata malah aku pergi, mau lagi tak bila. Aku kena dah baru ni, pusing balik. Dia nak scan tu scan ni, oh jeng malah pergi. Dah lah biskut dengan kopi je. Tak pergi. Hari raya apa semua tak ada orang pergi ziarah. Tempat orang nak privacy. Kita bukan jenis macam tu. Kita bukan jenis macam tu. Tak payah. Masuk taman, masuk tasik, masuk Allahu Akbar. Cantik lah. Patutlah kita bayar mahal. Bayar untuk tu, bukan untuk rumah je. Syurga ni kita nak masuk tu, pintu besar macam tu, agak-agak percuma ke? Ni esok lusa cuti ni, hari Minggu, try lah hotel 5 bintang sekali. Sempena anniversary ke, sempena tak kira lah, sempena apa pun. Cari hotel 5 bintang. Menghadap laut. Makanan dihantar ke bilik, buffet. Makanan tu dihantar ke bilik, boleh makan secara buffet. Macam mana kat kau? Ingatkan turun ke dewan makan je boleh buffet. Makanan buffet tu bawa naik atas. Nak pilih apa? Kambing 17 jenis rasa. Oh, dahsyat. Pusing dalam bilik tu. Pusing dalam bilik. Agak-agaklah kita nak sedia duit berapa banyak. Sebab itulah orang yang beriman, dia meyakini adanya alam akhirat, negara tempat yang seterusnya yang akan dia pasti pergi. Dan dia meyakini bahawa harta yang sebenarnya, wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, kumpullah bekalan, bekerjalah, carilah duit, carilah aset, kumpulkanlah aset-aset dekat dunia ni, tak ada masalah. Tapi sebaik-baik bekalan ialah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan bertakwa, berniaga dengan bertakwa, berkeluarga dalam keadaan bertakwa.